Okay, Assalamualaikum. Hari ini saya nak tunjuk cara untuk jawab soalan esei SPM soalan nombor 11. Kalau tahun lepas dia jadi soalan nombor 10, tahun ni dia jadi soalan nombor 11 tapi sama je soalannya Okey. Pertama, bila kamu dapat soalan, kamu kena buat ruang untuk menjawab macam ni. Saya buat tulis tangan supaya nak kamu tiru sama macam ni. Sebelum kamu jawab, sediakan ruang. Apa yang kamu nak tulis kat sini, ikut apa soalan bagi sebelah sini. Macam soalan A, dia kata hipotesis. So, tulis kat sini A, hipotesis. Kemudian, B1, tujuan. B3, B2. 2, sepatutnya ada kat sini 2. Pun boleh ubah. Pun boleh ubah, dia memang tak akan cakap pun boleh ubah tu apa. Tapi kamu kena ingatlah pun boleh ubah tu ada 3. Manipulasi, bergerak balas dengan dimarahkan. Kemudian senarai bahan dan radas. Kemudian sambung belakang ada lagi lah tu. Okey. Kaedah prosedur mesti ada 2 ruang untuk gambar. Labelkan darjah 1. Kemudian nombor 1 tulis. Ni memang tetap dah tahu, hafal je. Nombor 1 bahan dan radas disediakan seperti dalam darjah 1. Kemudian nombor 2 buat tempat kosong, diperhati dan dicatat dalam jadual 1. Ni maksudnya tempat kosong ni adalah bergerak balas. Nanti kita cari dalam soalan ni apa bergerak balas. Kemudian penjadualan data mesti ada 2 kali 3. Sebelah sini manipulasi, sebelah sini bergerak balas. Kita hanya akan tulis kat bahagian ni je. 2 bawah ni kita akan bagi kosong. Bukan bagi kosong, kita kosongkan je lah. Tak perlu tulis. Okey, sekarang kita mula Kita baca soalan. Sekejap. Okey, dia kata kaji penyataan berikut. 2 pelajar berjalan di pantai, didapati kasut tumit tingginya terus tenggelam ke dalam pasir. Sedangkan rakannya yang memakai kasut sekolah boleh berjalan dengan baik. Alah, kamu pun pernah macam ni kan? Cuba kamu pakai kasut yang tinggi-tinggi, tajam-tajam, berjalan atas pasir, tenggelam kasut kamu. Okey. Kemudian dia kata situasi ini menunjukkan bahawa, so kamu keyword dia lepas perkataan situasi ini menunjukkan bahawa. Boleh Okey, tengok perkataan situasi ini menunjukkan bahawa. Okey. Tapak kasut tumit tinggi mempunyai luas permukaan yang kecil. Maksudnya luas yang bersentuhan dengan pasir tu. Kan kasut tumit tinggi kecil je. So luas dia kecil lah. Mempunyai tekanan yang tinggi. Maksudnya kalau luas yang bersentuhan tu kecil, macam contoh tumit tapak kasut kan kecil, dia bersentuh dengan dia bersentuh dengan tanah ke apa ke, so tekanan dia tinggi berbanding dengan kasut sekolah ke kasut jogging ke, kan tapak dia besar, luasnya besar. Bila luas besar, tekanan rendah. Kita nak tengok tekanan tu kat mana, kita tak ada alat nak ukur. Tekanan tinggi kalau dia tenggelam dalam. Contoh macam pokok kelapa jatuh atas lumpur, tenggelam dalam, maksudnya tekanan tinggi. Faham Macam mana nak tengok tekanan tinggi atau rendah? Kalau tenggelam dalam, maksudnya tekanan tinggi. Kalau dia tak tenggelam tu, maksudnya tekanan rendah. Boleh? Okey, sekarang ni kamu faham, saya nak kamu faham konsep ni. Luas permukaan yang bersentuhan kecil, maka tekanan tinggi. Ataupun luas permukaan yang bersentuhan besar, maka tekanan rendah. Fahamkan yang tu dulu. So, ayat yang kamu faham ini ialah konsep apa yang kita nak cari dalam eksperimen ni. So, inilah hipotesis yang kamu nak kaji. So, ini dah menjawab soalan A, iaitu luas permukaan yang kecil, maka tekanan tinggi. Boleh setakat tu? Okey, so kita dah dapat dah hipotesis. So kamu kena garis ni, sebab tu dalam masa kelas tu kamu garis. Tapak kasut tumit tinggi mempunyai luas yang kecil, mempunyai tekanan yang tinggi. Jadi kamu kena tulis sini luas kecil, maka tekanan tinggi. Macam tu. Boleh? So, buatlah ayat untuk jadi hipotesis. Jika luas permukaan yang bersentuhan kecil, maka tekanan tinggi. Tambah je. Jika. Maka. Boleh? So, ini adalah
manipulasi. Tekanan ni adalah bergerak balas. Automatik daripada ayat ni kamu dah dapat manipulasi dengan bergerak balas. Manipulasi ya, luas permukaan. Saya tak tulis ni permukaan. Permukaan. Luas permukaan. Yang bergerak balas ialah tekanan. Tekanan kamu tengok sini. Kedalaman. Kedalaman. Lekukan lah. Lekukan. Maksudnya. Lekukan maksudnya bila kasut tumbuk tinggi tu kita letak, kita berdiri atas pasir, dia akan hasilkan lekuk kan. Lekuk tu dalam. Kedalaman lekuk. Boleh. Makin dalam lekuk tu makin tinggilah tekanan. Tu cara kita nak ukur tekanan dalam eksperimen ni. Lepas tu dia kata guna bongkah kayu bersaiz 3x3 dengan 3x1. Ada 2 bongkah. Sama kamu kena faham. Kalau 3x3 maksudnya macam ni kamu lukis. Tak payah macam ni. Macam ni je. Okey. Kalau 3x3 ni 3, ni 3. Kalau 3x1 maksudnya ini 3, sini 1. Maksudnya luas yang bersentuh ni. Luas kan? Maksudnya ni besar, ini kecil. Faham Okey, daripada gambar ni kamu lukis satu-satu. Mana dia bagi apa lagi? Plastisin. Pemberat. So kita nak bagi dia jatuh ke bawah. Kita dah biasa buat ni kat kelas kan, kita ulang baliknya. Nak bagi jatuh ke bawah, kita akan letak, nak hasilkan lekuk. Takkan kita nak buat masuk pasir dalam dalam makmal. So kita gantikan pasir dengan plastisin. Sini kita letak plastisin. Sini pun kita letak plastisin. Kamu dapat bayangkan nanti kalau bongkah ni jatuh, dia akan hasilkan lekuk. Macam tu kan. Ini pun jatuh, dia akan hasilkan lekuk. So plastisin tu kita letak kat bawah, bongkah kat atas. Macam mana caranya? Takkan kita nak pegang. Kita akan gantung dengan tali. So kamu ukirlah tali sini. So tulis tali. Lepas tu tali tu pula takkan kamu nak gantung atas bumbung. Mesti kamu guna kaki ritot. So lakarkan kaki ritot. Macam tu. Okey. Lepas tu kalau kaki ritot gantung macam tu je sampai kiamat pun dia tak jatuh. So kamu kena label dipotong. Faham? Ya ke macam tu? Salah. Macam mana? Plastisin. Macam kasut tadi. Plastisin ni gantikan pasir kan? Plastisin. Okey. Lepas tu kita akan letak kasut tu. Kasut kita akan ganti dengan bongkah. Okey, kita letak bongkah. Sini bongkah kurus, sini bongkah gemuk. 3x3. Ini 3x1. Okey, bongkah kayu. Okey, lepas tu kat atas ni kita letak pemberat kan? Pemberat 500 gram. Nampak dia bagi. Sama lah pemberat tu. So pemberat ni tak kita nak pegang dengan tangan je kan. So kita gantung dengan tali. Tali ni kita gantung dekat kaki ritot. Tali tu kalau biar macam tu je sampai kiamat pun saya kata takkan gugur kan pemberat tu. So kita kena tulis, kena label dipotong. Boleh? Ini rajah pertama, ini rajah kedua. Kamu lukis dalam kotak satu-satu. Faham lepas tu dari situ kamu dapatlah senarai bahan dan radas. Kan? Sebab dia ada perkataan radas lain. Kamu kena cari radas lain tu benda apa. Kan? So benda ni akan terjawab kalau kita lukis dulu. Lakarkan kertas soalan. Esok SPM pun kamu conteng je kertas soalan kamu macam saya buat ni sekarang ni. Faham? Lepas tu kamu startlah dengan prosedur. Prosedur macam mana? Prosedur tadi sini. Okey, ada kaki pula. Okey, prosedur tadi kamu dah lukis kan gambar pertama sini, gambar kedua sini. Okey, prosedur kita kata bahan dan radas disediakan seperti dalam rajah 1. BB kita apa tadi? BB kita adalah tekanan. So kamu tulis tekanan dalam kurungan kedalaman lekuk. Diperhati dan catat seperti jadual 1. Jadual pula, manipulasi tadi apa? Manipulasi ialah luas permukaan ataupun saiz bongkah. Okey. Sini apa dia? BB, bergerak belas ialah ambil balik perkataan ni. Tekanan dalam kedalaman
lekuk. Macam tu. Okey, luas permukaan kita ada 2. Pertama 3 kali 3, yang kedua 3 kali 1. Tulis balik macam tu. Ha, ini biar kosong. Tak perlu tulis, tak ada markah untuk ni pun. Okey, cuba buat yang cuba penuhkan yang soalan contoh ni, kemudian kamu cuba buat soalan 1 2 3. Okey, cuba lepas tu hantar kat saya lah. Apa ni? Bukan hantar kat saya. Buat dulu. Kalau tak faham, kamu WhatsApp saya akan call kamu. Lepas tu next week punya kelas tambahan kita akan bincang jawapan untuk hari ni. Cuba buat ni untuk SPM. Saya dah pesan dah, selagi cikgu ada boleh ajar kamu, kamu tanya saya boleh ada untuk jawab. Baik kamu ambil peluang ni. Sebab nanti kalau tiba-tiba saya tak ada, pindah sekolah ke apa ke, kamu nak tanya siapa? Memang kamu akan cakap ada cikgu ganti. Tapi cikgu ganti, kamu tahu lah cikgu ganti. Faham tak? Cikgu ganti tak ada pengalaman marking paper. Cikgu tuition pun, adakah cikgu tuition kamu tu seorang cikgu yang marking paper kamu butuh? Saya cakap banyak kali, sekolah SMK Selondang ni, Cikgu Aida ajar sains, saya ajar sains. Dua-dua cikgu yang ajar sains SPM, dua-dua marking paper SPM. Kami ajar kamu macam mana nak skor markah paling tinggi dalam SPM yang setengah saya ajar sekarang ni. So ambil peluang. Tiba-tiba saya mati ke, saya tak ada pindah sekolah ke, kamu nak tanya siapa? Cikgu ganti tu kadang-kadang dia tak ada, bukan kadang-kadang, cikgu ganti, kamu tahu cikgu ganti. Cikgu ganti tu bukan cikgu sekolah, dia orang yang ada ijazah, dia tak ada kerja, dia jadi cikgu ganti. Kamu faham tak ni? So dia tak ada pengalaman marking paper SPM, dan ada yang tak ada pengalaman ajar SPM pun. So kamu rugi kat situ. Sekarang bila ada peluang, gunakan peluang yang ada ni. Tak reti je tanya saya okey je, saya boleh call kamu. Kamu tak ada kredit, kamu WhatsApp cikgu, saya nak tanya soalan gini-gini, tolong call saya akan call kamu. Janji kamu nak belajar je. Faham Okey, cuba buat soalan, habiskan, siapkan soalan ni. Lepas tu buat soalan latihan 1 2 3. Okey? Selamat mencuba.